Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua Fatimatu Zahra, Faris Nispa, Faiza Jaafar, sahabat saya Noah Zaitun, Jauhari Bendin, Niza Idrus, Azizawati, Tengku Murni, Saimah Adam, Zabanu Yaakob, Rozina Rahim, semua para muslimin muslimat yang hadir bersama pada malam ni. Yunis Yusof, Faiza Aris, Mansurah Hasan Basri, Jana Yusof, terima kasih semua yang hadir dalam kuliah ni. Walaupun saya terlambat hadir pada malam ni, ampun maaf tuan-tuan. Baik, kita berada pada ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surah An-Nisa pada malam ni. InsyaAllah bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong rujuk pada jilid yang kedua, surah An-Nisa di bahagian awal ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Sadaqallahul Azim. Bagi lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah pun difardukan. Dan apabila satu pembahagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebahagian dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, terima kasih semua yang hadir. Ramini Hussein, Haziq, Suzy Daniel, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, atas sokongan tuan-tuan pada majlis ilmu ni. Nurilis, tolong panjang-panjangkan share kepada seramai sahabat-sahabat yang kita kenal. Jadi kalau kita perhatikan dalam tafsir, dalam asbabun nuzul, itu ilmu berkaitan dengan latar belakang penurunan ayat, Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata, dahulu orang-orang musyrikin memberikan hartanya hanya kepada lelaki dewasa serta tidak memberikan harta pewarisan kepada kaum wanita dan kanak-kanak. Lalu Allah menurunkan ayat, lirijal nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi lelaki ada bahagiannya daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Artinya seluruhnya sama ada dalam hukum Allah masing-masing, dalam hukum asal waris-mewaris. Sekalipun mereka itu berbeza mengikut ketentuan yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Yang mana lebih dekat kepada si mati dari sudut kekerabatannya, pernikahannya, kemerdekaan hambanya. Demikian juga merupakan satu kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kerabatan dari sudut nasab. Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengajar kepada kita bahawa hukum faraid ini nasiban mafruḍa, adalah satu perkara yang telah pun difardukan. Kata para ulama tafsir, bila kita lihat perkataan fardu ada beza dengan perkataan wajib. Apa beza fardu dengan wajib tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa beza di antara fardu dengan wajib? Fardu ni diambil perkataan, kalau mafruḍa diambil perkataan fard, yang bererti wajib. Kata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Jadi fardha ni merupakan satu kewajipan yang datang dari arah atas, yang datang daripada pihak berkuasa, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketetapannya. Sedangkan kewajipan pula adalah satu benda yang mungkin berlaku daripada ketetapan Allah dan mungkin juga berlaku dari yang punya diri itu sendiri. Sebagai contohnya, seorang itu mewajibkan dirinya untuk berpuasa 3 hari, namanya nazar. Seorang itu telah pun dia berwajibkan untuk kafarah terhadap sumpahnya, yang mana dia sendiri bersumpah. Jadi kewajipan datang daripada diri kita sendiri ataupun dari ketetapan Allah. Tapi apabila ia melibatkan kefarduan, ia hanya ketentuan daripada Allah SWT.
Alangkah indahnya apa yang diulas oleh Syekhuna Dr. Muhammad Rafiq Nabulisi dalam hal berkaitan ini, iaitulah beliau berkata apabila kita merujuk kepada hukum faraid berkaitan dengan pesaka ni, ia merupakan satu ketetapan daripada Allah SWT yang maha mengetahui keperluan dan keadaan manusia itu sendiri. Ceklah tuan-tuan, mana ada hukum yang lebih tepat daripada ketetapan Allah SWT dalam perundangannya, dalam kewajipan tanggungjawab yang telah pun ditetapkan. Kalaulah faraid ini diberikan keluasan, kelonggaran kepada manusia menentukannya, tentulah akan banyak berlaku persisihan tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan tengok lain, orang Melaka kot lain, orang Alu Gajah kot lain, orang Kota Baru akan pandang begini pula, orang Terengganu akan lihat. Maka akan berlaku satu kekacauan yang luar biasa. Kerana harta itu sedikit ke banyak ke, ia menjadi rebutan. Maka dengan sebab itulah, apabila merujuk kepada faraid, merujuk kepada wasiat, merujuk kepada perkara sedemikian, ia merupakan ketetapan Allah yang mana manusia tidak boleh menentukan ikut sesuka hati. Telah saya jelaskan bahawa dalam kitab-kitab tafsir, contohnya Al-Wahidi menjelaskan dalam kitabnya Asbabun Nuzul, ayat ini turun berikutan dengan peristiwa pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu yang telah pun wafat, meninggalkan isinya yang bernama Ummu Qulhah. Jadi apabila isterinya itu ditinggalkan menjanda, maka harta yang ditinggalkan itu menjadi rebutan kepada anak saudara kepada Aus ni tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apabila perkara tersebut menjadi persisihan di antara mereka, maka datanglah anak-anak saudara yang lelaki, Ibnu A'mam, anak saudara lelaki dari sebelah keluarga yang mati ni, daripada keluarga Aus ni, datang dan merebut harta itu, mengambilnya, sedikit pun tak ditinggalkan untuk balu si mati yang bernama Ummu Qulhah, dan juga tidak ada untuk anak perempuannya. Lalu Ummu Qulhah telah pun datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu peristiwa yang berlaku dan mengatakan bahawa semua harta peninggalan Aus ini telah pun diambil oleh anak-anak saudara daripada belah suaminya itu, tidak meninggalkan sedikit pun untuk mereka. Lalu Nabi SAW telah pun berkata kepada Ummu Qulhah ni, insarifa hatta anzura ma yuhadithullahu li fihinna, pergilah kamu pulang sehingga nanti Allah akan berikan ketetapan terhadap persisihan yang berlaku di antara kamu ini. Suara perlahan ni tuan-tuan, malam ni tak pakai mic, tak apa, saya cuba kuatkan lagi. Dengar ke suara? Mahdi Adam, Top Fan, Farid Ai, Sabaria Basri, Nang dengar ke suara saya? Mudah-mudahan dapat dengar dengan baik. Malam ni tak pakai mic, mungkin ada gangguan suara sedikit, tapi saya cuba kuatkan suara. Jadi fakanu fil jahiliyati la yuwarithuna nisa wala saghir wa in kana dhakaran wa yaqulu la yu'ta illa man qatala ala dhuhri al-khayl wa ta'an bi rumh wa daraba bisayf wa hadha al-ghanima ma an al-mantiq an tu'ti as-saghir qabla al-kabir lian al-kabir ishtadda 'udu فصار له بيت وصار له سيارة وله زوجة أما هذا الصغير فإذا مات أبوه فتركه صغيرا فلا شيء عنده لذلك وصفت الجاهلية في بعض الآيات بأنها الجاهلية الأولى. Jadi kata para ulama tafsir, pandangan orang-orang jahiliah zaman dahulu adalah kalau matinya seseorang, maka harta akan diberikan kepada lelaki yang kuat-kuat, lelaki yang layak pergi medan pertempuran, yang mana mereka punya peranan dalam masyarakat. Maka orang itu yang patut diberi harta pada perspektif jahiliah. Sedangkan orang perempuan, mereka duduk kat rumah menanti bantuan daripada suami, menanti infak, nafkah daripada suami. Begitu juga anak-anak mereka tak pergi berjuang. Maka ukuran orang-orang jahiliah ni adalah ukuran yang batilah, ukuran yang mikiasuhum batil. Pandangan mereka adalah pandangan yang salah. Sepatutnya apabila anak-anak itu tidak punya kekuatan langsung, mereka pun tak ada kemampuan, mereka lah yang sepatutnya diberi keutamaan untuk menerima harta pesaka peninggalan si mati. Tapi tidak, orang-orang jahiliah berpendapat harta itu perlu didahulukan diberi kepada orang lelaki yang punya peranan dalam masyarakat untuk membangunkannya. Terima kasih Lili Osman, loud and clear dari Singapura. Izzatul Hajj, alhamdulillah jelas, alhamdulillah.
Manjung pun nampak okey. Terima kasih Ruhaya Talib, Cikgu Ruhaya, Azimah dan semua yang hadir pada malam ni. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan laras bahasanya, kata para ulama tafsir, mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ia satu benda yang telah pun difardukan oleh Allah. Beza di antara fardu dan kewajipan yang telah pun saya jelaskan tadi. Fardu datang daripada pihak atasan, datang daripada ketetapan Allah, sedangkan kewajipanlah perkara yang mungkin datang daripada Allah atau mungkin datang daripada diri kita sendiri. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini menunjukkan kepada kita hukum faraid adalah satu yang telah pun difardukan oleh Allah. Yang mana kalau seseorang bapa yang kaya membuat satu hilah ni makna satu apa kita panggil satu manipulation satu dia manipulate keadaan. Maka sebelum matinya dia siap bagi harta-harta kepada anak-anak lelaki, kerana dia merasakan dengan beri kepada anak-anak lelaki ni harta ataupun segala yang dimiliki itu kekal dalam milik nasab. Sedangkan perempuan tidak diberi apa-apa dengan alasan nanti perempuan tu akan berkahwin, kalau diberi kepada perempuan nanti berpindah pula hak milik itu, syarikat dan sebagainya kepada menantu yang lelaki, mereka bukan dari nasabnya. Ini merupakan satu amalan jahiliah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini dilakukan oleh sebahagian daripada orang-orang jahil yang ada di luar sana. Nanti kita akan jumpa ayat berikutnya ya. Abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Anak-anak kamu, kata Allah, kamu tak tahu yang mana satu akan bagi banyak manfaatnya kepada kamu. Kamu menyangkakan lelaki datangkan manfaat kebaikan, sedangkan yang perempuan itu punya suaminya yang merupakan menantu lelaki kamu, peranannya lebih hebat daripada anak-anak lelaki kamu. Selalu berlaku keadaan sedemikian, tuan-tuan. Jadi janganlah kita melihat anak perempuan ini kita bias, kita favoritism, kita menganiaya yang perempuan, kita melihat anak lelaki itu lebih hebat. Ini dilakukan oleh sebahagian daripada mereka yang jahil. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam Quran, kata para ulama tafsir seperti Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran, Allah menyatakan wala tabarajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maknanya jahiliah ni ada dua fasa. Fasa pertama ketika orang Arab diturunkan Quran dahulu. Fasa jahiliah yang kedua inilah yang kita hadapi sekarang. Kalau orang Arab jahiliah dahulu hanya membunuh anak perempuan, tetapi golongan manusia yang berhati seperti serigala pada hari ini, yang melakukan kemaksiatan, mencampak anak turun daripada bangunan tinggi ke atas atap, ini merupakan manusia berhati serigala, dan inilah yang dimaksudkan sebagai al-jahiliyah qarnil 20. Ini yang merupakan jahiliyah al-jahiliyah tsaniyah. Kalau jahiliyah yang pertama yang Allah maksudkan berlaku pada zaman turunnya Al-Quran dahulu, orang Arab bunuh cuma anak perempuan saja. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tetapi yang berlaku pada hari ini, mereka membunuh tak kira lelaki anak perempuan. Ini lebih dahsyat daripada jahiliah yang pertama dahulu, tuan-tuan. Jadi demikian juga kata Said Qutb, demikian juga Dr. Atik Nabulsi dalam tafsirnya, bahawa penganiayaan terhadap orang perempuan ini berlaku dan dia satu jenis daripada jahiliah kurun ke-20, jahiliah fasa kedua. Yang Allah cerita dalam Quran kebanyakannya jahiliah kurun pertama, jahiliah fasa pertama itu adalah terbatas kepada orang Arab. Dan sekarang jahiliah fasa kedua berlaku pada orang Arab dan bukan Arab, seperti yang kita lihat hari ini. Orang-orang Islam membunuh anak sendiri, membunuh ibu sendiri, menganiaya keluarga sendiri, mengambil harta orang-orang miskin, jual, tak peduli benda itu haram ataupun halal, yang penting di mana ada fulus, di situ lulus. Maka ini juga merupakan satu jahiliah sebenarnya. Itu sebab Allah menyebut dalam Quran kerap jahiliah al-ula. Jadi adanya jahiliah al-thaniyah ataupun al-akhirah ya, al-akhirah. Baik, ini merupakan satu perkara yang salah bila seseorang ayah melihat harta patut dikongkong oleh anak-anak lelaki, menafikan hak yang perempuan dengan alasan anak perempuan tu akan berkahwin, nanti lantak kamulah. Kamu ada suami kamu pandai cari rezeki, ayah cari rezeki nak bagi pada anak lelaki ayah saja. Ini merupakan satu perkara yang diberi amaran oleh Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Abu Dawud Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi bersabda, in rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah 60 aman summa yahduruhuma al-mautu fayudarrani fil wasiyati fatajibu lahum an-nar. Sungguhnya seorang lelaki dan perempuan itu beramal 60 tahun mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datang kematian dalam hidup mereka,
rupa-rupanya mereka telah pun melakukan kemudaratan dari sudut wasiat ataupun pemberian kepada anak-anak mereka, menafikan yang lain, maka wajiblah mereka itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Padahal amalan salih mereka berlaku selama 60 tahun. 60 tahun itu mengundang kemurkaan Allah, kerana dalam tindak tanduk mereka tidak ada rahmat. Maka bila tiada rahmat kepada makhluk, tiadalah rahmat daripada arah Khalik. Bila tiada rahmat kepada hamba, maka rahmat Allah pun ternafi daripada mereka ini. Jadi dalam penjelasan oleh para ulama terhadap hadis ini, sebagai contohnya dalam Aunul Ma'bud, maksudnya anna ahadahum ya'budu a'malan salihatan fa idza abrazu hadhihi al-a'mal akhazu kull mali abihim. Ini merupakan satu amalan orang-orang jahiliah yang mereka tidak sedar mereka lakukan. Mereka beramal dengan amalan orang-orang yang hebat, amal salih yang banyak, tapi di akhir hidupnya mereka menafikan hak anak-anak perempuan, lalu mereka mendapat iqab syadid, mereka mendapat hukuman yang berat daripada Allah, iaitu amalan 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi, ambil pengajaran daripada apa yang dimaksudkan daripada hadis Nabi SAW. Kan itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, لذلك يعد تلاعب بالإرث تلاعبا بدين الله فلا شأن لك أن تقول هذا فقير وهذا غني هذه البنت لها زوج ميسور الحال فلا أعطيها. Oleh itu perkara yang berkaitan dengan faraid ni kita tak boleh main-main. Jangan kita berkata ini saya nak bagi lebih pasal dia miskin, yang ni kaya tak payahlah bagi banyak. Ini anak perempuan nanti dikahwin suami dia doktor, suami dia muhandis, engineer, pandailah cari duit. Jangan kita main-main hak Allah SWT, tuan-tuan. Kita kumpul harta ni, kita rasa kita yang penat, tapi sebenarnya semua ketetapan daripada Allah. Andai Allah ambil sebiji mata ni, tentulah kita tak dapat nak bekerja dengan cemerlang seperti yang kita lalui pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah kita berlaku adil dalam pemberian berkaitan dengan hak-hak Allah, dalam perkara berkaitan dengan faraid, irth berkaitan dengan pesaka ini. Kerana itu Allah SWT telah menetapkan nasiban mafruḍa. Maka ini merupakan satu pembahagian yang wajib. Ketetapan nilainya itu kita kena belajar faraid lah, tuan-tuan. Maka dalam ayat berikutnya, wa idza hadara al-qismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan maysura. Apabila ayat ini bermaksud, dan apabila sewaktu pembahagian itu berlaku, tiba-tiba hadirlah kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik-baik. Muslim-muslimat hati dan dikasihi. Jadi bila kita melihat ayat ini, setelah menjelaskan yang wajib berkaitan dengan harta warisan, ditetapkan dalam ayat ini apa yang dianjurkan, yang digalakkan. Ia merupakan satu perkara yang terpuji. Bila ada orang yang hadir dalam pembahagian rezeki, dan yang hadir itu tidak diberi, maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, tentulah akan mengundang rasa sedih, rasa dengki, rasa kecewa dan sebagainya. Kerana itu sebelum menghuraikan bahagian masing-masing, kedua ayat ini mengingatkan dua perkara pokok. Pertama adalah sewaktu pembahagian itu hadir kaum kerabat. Kaum kerabat ni tidak berhak mendapat warisan, sama ada mereka dewasa ataupun kanak-kanak, ataupun yang hadir ini merupakan anak yatim dan orang miskin. Ini adalah iaitu mereka. Dan yang kedua, ucapkan kepada mereka perkataan yang baik-baik, yang menghibur hati mereka. Kerana sedikit yang diberikan kepada mereka itu, sedikit atau banyak mengikut kepada harta yang kita ada, ia kadang-kadang tidak penting. Yang penting ialah kata-kata kita sebenarnya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Itu sebab kadang-kadang dalam hidup ini kita pergi ziarah orang sakit. Orang sakit ni orang kaya, dia tak perlu duit kita pun, RM1,000 kita bagi pada dia pun tak penting bagi dia. Tapi bila kita kata pada dia, Datuk saya ziarah ni, teringat Datuk, saya doakan Datuk sihat, itu pun kawan saya sakit macam ni juga, 2-3 hari lepas tu pulih dia. Kita kata gitu kan. Maka ini yang Nabi SAW anjurkan kepada kita, kalau ziarah orang sakit, kita sebut la ba'sa tahurun, insya-Allah, tak mengapa, ia merupakan penghapusan. Ini kata-kata yang baik untuk kita ungkapkan kepada orang yang sedang sakit, sebagai contohnya, tuan-tuan. Dan kalau kita bekerja di tempat yang melibatkan harta orang ramai, contohnya apalah, insurans ke, takaful ke, cuba tuan-tuan bandingkan dua ayat ni.
Ayat pertama kita pun hantar kepada pencarum itu, ayat inilah yang mampu kami, yang telah ditetapkan untuk dibayar pada pihak Tuan, dan selepas ni pihak Tuan tidak layak membuat apa-apa tuntutan lagi. Ini ayat orang pertama, ayat orang lurus bendul, yang tak belajar budi bahasa. Maafkan saya tuan-tuan, kasar pula ayat ni. Cuba bayangkan orang yang menggunakan common sense dia, yang fikir orang yang nak dihantar surat ni telah pun mencarum bertahun-tahun, memanglah peruntukan untuknya telah habis, dia tuntut, kita gunakan ayat yang baik-baik. Ayat tahu dengan ayat ni, siapa yang bekerja dalam bidang wealth management, fikirlah ayat-ayat yang Islamik sikit. Kerana kalau kita baca ayat dalam bahasa Inggeris, dia straightforward, dia mungkin tak terlukakan perasaan. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa kita, mungkin tak tepat tau tuan-tuan, tak tepat dan menyakitkan hati orang, maka jangan buat. Cuba kita bayang kita berada pada posisi itu. Kan? Kita nak berurusan dengan orang, berurusan dengan orang dengan cara yang orang suka, yang kalau kita berada di keadaan itu, kita rasa redha dengan kata-kata yang elok dan manis itu. Beza ayat pertama tadi. Inilah yang mampu kami berikan, dan sebenarnya pihak Tuhan tidak layak membuat apa-apa tuntutan lagi. Ini betul tau, ini bukan saya ada kan. Ini orang tak ada pertimbangan dan tidak bertimbang rasa punya ayat. Berbeza daripada ayat yang kedua. Ayat kedua ni bunyi, setakat ini yang kami mampu bayarkan, dan kami mendoakan untuk pihak Tuhan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang sakit, iaitu As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Kan dalam hadis mengatakan kalau kita ziarah orang sakit, baca dengan penuh keyakinan, pengharapan pada Allah, tadarru', tawadhu', dengan penuh keikhlasan, insya-Allah orang sembuh. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Kerana ini kita tak boleh pegang-pegang orang kan. Nak salam pun buat macam ni je. Kita baca doa ni 7 kali. Kalau kita melawat orang sakit, ziarah orang sakit, baca doa ni dengan penuh keyakinan, mengharap pada Allah. Dengan izin Allah, tidak dibaca doa itu, melainkan Allah akan beri kesembuhan kepadanya. Hajilan aw ajilan, lambat atau cepat. Ustaz Syafiq Murad ada dekat sini ke? Fatih boleh tulis ke? La ba'sa tahurun insya-Allah. Terima kasih Zawi Ghazali. Dan kita dibaca doa As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arasy yang hebat, agar menyembuhkanmu wahai saudara. Kalau perempuan, ayashfiyaki. Kalau lelaki, ayashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Saya nak maksudkan, ada Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Tasnim Hanani Abdul Latif, Sayyid Abdul Qadir Din, Abun Azali, Fauzia Hussein, Jamila Ja'amah, Abdul Muhaimin, Muhammad Muhaimin. Ramai hadiah, alhamdulillah, syukur. Jadi rindu saya kat tuan-tuan, maaflah selalu tak ada kat kuliah tuan-tuan, tak ingat nak beritahu kadang. Jadi maksudnya kata-kata yang baik itu peranan macam ubat yang menyegarkan. Walaupun kita tak bagi wang kepadanya, ini Allah aja. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikut, beza di antara qaulan ma'rufah dengan qaulan sadida, ayat berikutnya. Jadi kedua perkara yang kedua yang dimaksudkan dalam ayat wa idza hadara al-qismata ulul qurbani, tadi diingatkan kepada mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi aneka nasihat, berbagai nasihat dan kepada pemilik harta yang sakit, agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang tertentu sebahagian dari harta yang akan ditinggalkan, sehingga akhirnya anak-anak sendiri pun terbengkalai. Ada orang yang macam tu sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kasih Sirul Laila, kalau orang itu berada pada maradhal maut, orang itu berada dalam penyakit yang memang tidak dapat doktor telah mengesahkan bahawa penyakit ini akan berakhir, akan meninggal dunia lah dia tidak akan dapat bertahan lama lagi, maka wasiat pada masa itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang memberikan wasiat ketika beliau berada dalam maradul maut, maka wasiatnya tidak diterima lagi, kerana wasiat itu akan memudaratkan anak-anak dan mereka yang tinggal. Baik, simak-simak dalam hati dan dikasih sekalian. Jadi bila kita perhatikan dalam ayat ini, Allah SWT mengajar kita umat Islam supaya menjadi orang yang bertimbang rasa. Iaitulah bertimbang rasa dimaksudkan sini sesuai dengan ayat ke-103 surat Taubah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim minas salataka sakanun lahum. Maka berilah sebahagian daripada harta kamu untuk mereka
ambillah harta daripada mereka supaya membersihkan hati. Kerana harta ni boleh menjinakkan manusia, boleh melembutkan hati manusia. Apa ya doa yang diminta ulang balik semula tadi? Ada siapa yang minta tadi doa ulang balik semula? Nur Asma Jaimi. Doa melawat orang sakit. Pada ini kita tak boleh pegang orang sakit kan, tak digalakkan pegang kan. Jadi kita bacakan doa As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Nanti Ustaz Syafiq Murad masukkan dengan baris sekali Okey. Ni dah masuk dah. Zawawi Ghazali, terima kasih. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Aku mohon pada Tuhan yang Maha Agung, pemilik arasy yang sempurna, yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Yashfiyak, kalau lelaki yashfiyaka, kalau perempuan yashfiyaki, ya. Baik. Kembali kita, apa soalan lagi ni? Nampaknya Ustaz telah menyebabkan wanita di zalimi faraid ni adil bin Allah. Ya, ni bukan ayat saya, ni ayat Allah SWT. Apa beza hela dengan wasiat, Ustaz? Hela ni berarti kita membuat satu manipulasi, kita manipulate. Ni kalau kita belajar account, orang berniaga kata dia ada dua account. Satu account yang betul, satu account yang manipulated, kerana tujuannya nak mengelakkan tax sebagai contohnya. Tapi kadang dipakai guna ayat tax planning lah, tax management dan sebagainya. Jadi maknanya hela ni orang yang membuat satu perkara dengan tujuan untuk melanggar ketetapan Allah SWT. Contohnya si bapa ni, dia waktu dia masih sihat lagi, dia dah bagi harta kepada anak-anak lelaki, habis semua dia bagi. Itu kan nama siap-siap. Kerana dia tahu nanti dia akan mati. Bila dia mati, dia tak ada harta dah, anak-anak perempuan tak dapat. Memanglah pemberian ni waktu hidup itu tak ada masalah, boleh bagi. Pemberian seorang ayah kepada anaknya tak ada siapa boleh pertikaikan. Tapi kena ingat, jangan berlaku zalim. Ini namanya hila. Kerana dia tahu dia akan mati nanti, harta akan difaraidkan, anak perempuan dia pun turut dapat. Jadi dia ni ada perasaan tahap apa kita nak sebut pun tak tahu. Ada kalangan manusia yang memang beranggapan seperti itu, tersebab kata para ulama, ini adalah satu jahiliah fasa kedua, yang berbentuk penganiayaan dan juga kezaliman terhadap golongan perempuan, terhadap anak-anak perempuan. Itu mereka dinafikan hak dengan alasan oleh si ayah bahawa anak perempuan ni kalau bagi harta kepada nanti akan pindah kepada lelaki lain yang bukan dari keturunannya, bukan dari nasabnya. Jadi ini maksud hila. Boleh Anuai? Baik, muslim-muslimat dan hati dan dikasih sekalian. Jadi kita kembali kepada ayat ni tadi. Jadi misal basit, yarkabu insanun bimarkabatin amatin wa yasu ila janibihi insan ma'a tiflin saghir ya'kulul fustuq wal fawaki wal maus wa la yakhtur bi balihi ay yudhayyif as-saghir shay'an mimma ya'kul. Perumpamaan dalam hidup ini, kalau kita nak kaitkan dengan pemberian harta kepada golongan yang hadir ketika pembahagian itu berlaku, bila kematian itu berlaku sebagai contohnya, maka yang ada dalam rumah itu ipar duai sebagai contohnya. Siapa lagi? Kemudian ada anak-anak angkat contohnya. Kemudian ada kaum keluarga jauh yang memang tidak ada hak langsung terhadap faraid. Kita tahu kalau seseorang lelaki itu mati, meninggalkan anak-anaknya, dia mati, katalah A ni dia memiliki anak-anak dan ada bapa, dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, anak-anak dapat faraid, bapa dia pun dapat. Tapi bila kelak, ketika anak-anak tu dah jadi anak yatim, tiba-tiba datuk mereka meninggal dunia, maka bila datuk itu meninggal dunia, anak-anak itu tidak dapat harta pesaka daripada datuk, kerana ayahnya telah mati ketika datuknya masih hidup. Ini hukum faraid ditetapkan dalam Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka anak-anak ini, walaupun tidak ada peruntukan di sudut faraid terhadap harta datuk, kerana bapa mereka telah meninggal dunia sebelum datuk, maka pakcik-pakcik yang tinggal, a'mam yang ada, janganlah lupa, kesian ke anak-anak ni, kesian ke anak-anak yatim ini. Bagilah sedikit daripada harta itu untuk mereka, menenangkan hati, menghilangkan kegusaran, menghilangkan kesedihan. Mereka dah meninggal ayah, kemudian meninggal datuk, pakcik-pakcik ambil harta tu langsung tak pandang kepada mereka. Inilah perkara yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat perbandingan, seorang yang sedang makan makanan yang enak, buah anggur lah katakan, buah-buah yang mahal lah katakan, tiba-tiba dia berada di situ, seorang lelaki dengan anak-anaknya, perhati je pakcik ni makan buah-buah yang enak-enak, buah yang sedap-sedap, makan makanan yang bagus-bagus.
tak ada pun dipelawa. Anak-anak kecil itu meleleh, anak-anak kecil itu. Jadi ini yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan. Kerana bila pembahagian harta pusaka itu berlaku, tiba-tiba hadir di situ golongan yang tidak berhak untuk mendapatnya. Alangkah baiknya kalau mereka pun membuat sedikit peruntukan untuk mereka yang datang, walaupun di kalangan yang tidak ada hak untuk menerima pusaka. Itu maksud ayat ni tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab kalau kita lihat perkara ini menyemai perasaan kasih sayang dalam hati manusia. Kerana bukan pada banyaknya, bukan pada besarnya, tapi pada perasaan kasih sayang yang subur dalam hati melihat orang-orang keliling sebagai sebahagian daripada diri kita. Sebab itulah dalam hadis yang marfu' daripada Imam Ahmad, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Nabi bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Hadis ini maksud wajib ke atas aku untuk memberikan rahmatku kepada orang-orang yang kasih mengasihi satu sama lain kerana aku. Duduk bersama-sama dalam satu majlis kerana aku. Dan menziarah satu sama lain kerana aku. Kerana siapa tuan-tuan? Ni hadis qudsi, kerana Allah. Kita kadang-kadang dalam hidup ni ada kawan yang datang ziarah kita dan tiada sedikit pun kepentingan melibatkan perniagaan ke, kebendaan ke. Dia datang untuk beri nasihat kepada kita. Dan nasihat itu kita tengok, Allah, bagusnya nasihat. Kita ada orang nak cakap pada aku benda seperti ini. Inilah orang yang masuk dalam hadis ini berkasih sayang kerana Allah, tuan-tuan. Berziarah kerana Allah. Alangkah sedikitnya manusia di kalangan seperti hadis ini maksudkan. Pada ini kawan-kawan kita menelefon, lama tak jumpa, boleh tak datang jumpa. Rupanya nak jual produk pun ada juga. Maaf tuan-tuan ya. Ada yang datang kerana kepentingan tertentu, ada yang datang kerana Allah. Ya Allah, hebatnya. Maka dalam hadis ini menerangkan keutamaan untuk kita kasih mengasihi, melihat orang lain itu sebagai sebahagian daripada diri kita, dan kita nak bagi nasihat kerana Allah, nak bagi pandangan kerana Allah, nak beri satu syur kerana Allah. Ini semua maksud dalam hadis kasih mengasihi, ziarah menziarahi kerana Allah. Demikian juga dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi daripada Muaz bin Jabal juga, bahawa Nabi SAW sabda, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang yang mengasihi satu sama lain kerana aku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ni, nanti di akhirat akan diberikan tempat tinggal daripada nur, di mana tempat tinggal itu pun sangat tinggi dan mulia, sehingga para nabi dan juga para syuhada pun merasa yaghbit. Apa ghibtah ni tuan-tuan? Ghibtah ni rasa cemburu. Cemburu. Para nabi dan para syuhada pun cemburu terhadap orang yang tinggi kedudukan di akhirat, kerana di dunia dulu mengamalkan prinsip kasih mengasihi, mengambil berat kerana Allah, ziarah menziarahi kerana Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan lagi konsep pemberian ketika berlaku pengagihan atau pusaka tadi, kerana asasnya, pokoknya, niatnya adalah untuk menimbulkan kasih sayang dan menghilangkan kesedihan. Seperti contoh yang saya telah bawakan tadi, iaitu sekumpulan anak-anak yang telah kematian ayah terlebih dahulu, kemudian barulah mati datuk. Maka ketika mati datuk, mereka tidak berhak mendapat apa-apa pusaka daripada datuk, kerana ayah mereka meninggal dunia sewaktu datuk masih ada. Jadi orang inilah yang merupakan sebahagian daripada mereka yang layak mendapat pemberian, walaupun tidak dikhususkan dalam ketetapan faraid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bagilah sedikit apa yang ada daripada peruntukan itu yang kamu tetapkan, yang kamu pandai-pandai nak berikan. Janganlah abaikan mereka, janganlah buat tak nampak mereka, janganlah menafikan kekeluargaan ataupun perhubungan yang ada dengan si mati. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ada dua perkara yang Allah SWT sebut. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan satu perkara dengan adil dan ihsan. Apa maksud adil dan maksud ihsan, tuan-tuan? Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Katalah seseorang ni beli tanah daripada pemilik tanah.
Pemilik tanah tu berkata kepadanya, Fulan, aku jual tanah ni pada kau. Dah lama aku tak balik kampung. Kau ambil lah tanah ni bagus untuk kau perniagaan dan sebagainya. Kau ambil lah. Maka Fulan ni pun beli tanah itu. Sebaik saja dia beli, bertukar geran, nama dan sebagainya, dia balik ke kampung dan lihat tanah tersebut. Alangkah terkejut dia melihat tanah yang dia belinya itu ada rumah orang duduk, ada kedai, ada orang buat menceroboh lah, maksudnya menceroboh. Ialah orang kampung kadang-kadang dia tak ambil berat benda seperti ni. Jangan main tuan-tuan, ni hak orang jangan ambil. Kerana antara hukum yang paling berat di akhirat adalah orang yang mengalih batu sepadan, mengambil hak orang tanpa kebenaran dan sebagainya, menceroboh tanah orang, sebahagian daripada dosa besar. Tapi oleh kerana yang membeli ini dalam dirinya, aku beli tanah ini, kenapa ada orang kenapa penjual tak beritahu? Oh, dia cakap itu dia dalam tak di kampung, dia pun tak tahunya. Maka kita pun beli tanah tersebut. Hak kita, memang hak kita. Kita pun panggil bulldozer, tolak semua rumah. Ranap lah, buang lah. Jangan cakap ni tanah saya dah beli, ini bukti dia. Ini namanya adil, tuan-tuan. Memang fair, adil, itu tanah kita. Tapi ihsan adalah kita pergi jumpa Allah. Tuan, kenapa tuan bawa rumah kat sini? Ni tanah saya telah beli. Allah minta maaf lah, kami memang tak ada tanah, kami menumpang di sini. Kami pun segan nak cakap pada tuan tanah, kami pun tak cakap pada dia, memang kami tak mampu. Maka orang yang berlaku ihsan, muhsin ini, dia akan berkata kepada yang menceroboh tanah itu, walaupun kau menceroboh, ya, kau menceroboh tanah orang, semua dari milik aku sekarang, tapi aku ihsan pada kau. Adil aku tolak saja, aku buang saja, aku tak dengar apa pun kau kata. Tapi ihsan, aku kesian hati engkau, kemanusiaan. Berapa lama engkau nak duduk sini? Bagilah saya lagi 2 tahun. 2 tahun lama benar 2 tahun tu. Tak apalah, setahun saya bagi free, setahun lagi kena bayar sewa. Minimum je RM100 sebulan. Contoh. Ini orang ihsan, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Lepas tu orang cakap, minta maaf lah, RM100 pun saya tak boleh bayar. Tak apalah, dulu ada 24 bulan free. Tapi pastikan lepas 24 bulan keluar daripada tempat inilah, kerana saya nak buat pembangunan. Ini namanya ihsan. Saya dan tuan-tuan yang mana satu? Tepuk dada tanya apa? Tanya selera? Tak. Tepuk dada tanya iman. Jadi dalam perhitungan kita dengan manusia, kena ada ihsan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Ini nama ihsan yang kita bincangkan tadi. Al-mahabbatu fillah wal ihsanu lillah. Ya, semua perkara kita lakukan kerana Allah. Dalam pemberian kepada orang yang hadir ketika harta pusaka diagih-agihkan tu, kita ada peruntukan, itu namanya mahabbah fillah dan juga ihsan lillah. Kita buat satu perkara kerana ihsan. Adil, selesai. Adil, hak saya punya, sukalah. Buat apa kamu pergi buat menceroboh tanah saya? Kamu tak layak, kamu patut. Itu memanglah, tuan-tuan, itu memang boleh berlaku. Tapi Allah tidak mahu kita setakat itu. Allah nak kita lebih, namanya ihsan. Jadi tempatkan diri kita kalau berada dalam situasi itu, kita menghukum orang pada zahirnya, bukan pada batinnya. Orang pada ini kita nampak senang, ada kereta, tapi kereta itu hutang. Kadang-kadang dia dibuang kerja. Kadang-kadang anak-anak yang belikan, dia pun tak ada punya keuangan, kemampuan. Jadi kita kena baik sangka pada orang. Berlaku baiklah kepada manusia, kerana Allah banyak berlaku baik pada kita, tuan-tuan. Kemudian Allah menyatakan di sini, farzuquhum min wa qulu lahum qawlan sadida wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kata mereka ni kata-kata yang baik-baik. Dalam hidup ni kita kena ingat, tuan-tuan yang mulia sekalian, kita kalau ada harta untuk bagi zakat, maka yang mana lebih baik? Kalau kita kata pada penerima zakat, ni zakat saya, atau kita kata ini hadiah, kalau saya ada lebih tahun depan saya bagi lebih lagi. Ataupun kita kata pada dia, ini saja mampu saya berikan, saya berharap dapat bagi lebih. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada di tahap ataupun dalam keadaan tuan-tuan yang menerima bantuan itu, yang mana satu yang tuan-tuan suka? Kalau saya kata pada tuan-tuan, ni ambil, ni zakat saya, tuan-tuan rasa hina tak tuan-tuan menerima zakat? Hina kan? Allah sedih aku ni miskin sangat, aku ni asnaf rupanya. Tambah pula kalau ada beradik. Ataupun kita kata pada dia, kak, ni saya bagi ke kak hadiah sikit, akak dapat gunakan duit ni untuk Ramadan, untuk gunakan untuk anak-anak masuk sekolah sebagainya. Tahun depan akak doakan saya supaya dapat lebih baik rezeki, saya akan peruntukkan untuk akak lebih lagi. Yang mana satu? Ataupun kita kata pada dia, abang ambil abang ni, moga Allah berkati hidup abang, tambah rezeki abang. Kita bagi pada dia, kita pula doakan keberkatan untuknya. Ini namanya ihsan sekali, tuan-tuan. Ini namanya kata qaulan ma'rufa, kata-kata yang semua orang iktiraf sebagai baik. Kerana kebaikan ni satu benda yang sangat mulia lah, tuan-tuan.
kebaikan ni takkan dilupakan orang lah tuan-tuan. Peganglah prinsip ini. Saya teringat satu kisah yang dikemukakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, seorang yang menjadi menteri pada zaman kepimpinan Abbasiyah yang awal. Namanya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Yaqub bin Daud As-Sulami. Dia menteri yang sangat soleh. Tapi maklumlah berada dalam kancah politik ni bukan benda mudah. Kalau kita tak jatuhkan orang jatuhkan kita, itu kata-kata mereka lah. Allah selamatkan kita dari fitnah ni. Maka Yaqub bin Daud As-Sulami ni, dia pernah jadi menteri kanan kepada dinasti Abbasiyah yang awal, Khilafah Abbasiyah. Maka dia pernah mendukung Harun al-Rashid waktu itu masih kecil lagi, cucu kepada khalifah. Dan cucu pada khalifah tu waktu itu berhingus dan melekatlah pada baju seorang menteri, baju mahal lah tuan-tuan. Tapi dia sayang kat Harun al-Rashid, budak kecil, anak kecil. Tiba-tiba pada zaman Datuk pada Harun al-Rashid ini berlaku satu fitnah, dan orang kaitkan dengan dia, mengatakan dia seorang Syiah. Lalu dia telah pun dipenjara di bawah tanah selama berbelas tahun, sampai matanya buta, rambutnya panjang, kukunya kusut masai, tuan-tuan, sehingga matanya buta terlalu lama, tak dapat lihat cahaya dalam kegelapan. Datang khalifah selepas itu, datang khalifah Harun al-Rashid yang ketiga dan lain itu. Tiba-tiba Harun al-Rashid waktu mendukung anaknya, dia teringat masa dia kecil-kecil dukung oleh Yaqub bin Daud As-Sulami. Mana pergi Yaqub bin Daud As-Sulami? Ditanya kepada orang kelilingnya. Mereka beritahu, Allah Amirul Mukminin, sebenarnya beliau telah dipenjarakan oleh Datuk Amirul Mukminin. Mana dia penjara? Yang pentingnya dia dikeluarkan. Macam orang gila keadaannya tuan-tuan ya. Kusut masai, rambutnya panjang, kuku hodoh sekali. Maka Yaqub bin Daud As-Sulami ni disuruh oleh orang yang mengeluarkannya, sekarang datang ke tempat ini adalah Khalifah Islam, ucap salam padanya. Maka Yaqub bin Daud As-Sulami yang pernah buat baik kepada Harun Rashid puluhan tahun dahulu, kini tuan-tuan teringat siapa yang jadi khalifah. Dia tak boleh bayang, dia tak tahu zaman telah berubah, waktu berubah. Dia ingat masa yang dulu yang memenjarakan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, dia sebut nama, katalah Al-Mahdi. Maka orang menegurnya, ya Al-Mahdi dah meninggal dunia. Allah, siapa dia pun sebut Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Al-Hadi. Hadi pun dah meninggal dunia. Allah. Dia pun fikir siapa yang ketiga dan lain Maka dia pun cuba teka Harun al-Rashid agaknya. Maka dia, Assalamualaikum ya Harun al-Rashid. Orang tu betul. Harun al-Rashid akhirnya menyuruh supaya dia dibersihkan dan bawa makan dalam majlis raja. Maka dia bertanya kepada Khalifah Islam yang terkemuka, Harun al-Rashid yang saleh ini, wahai tuanku, kenapa tuanku raikan batik begitu sekali? Jawapan Harun al-Rashid, dahulu ketika aku kecil, engkau mendukung aku dan melekat hingus aku di bahumu. Dan satu hari aku mendukung anak aku, dia buat benda yang sama. Aku teringat masa kecil aku selalu dijunjung olehmu. Maka aku tanya pada orang, mana kau pergi? Aku minta maaflah untuk datuk aku yang buat kezaliman padamu. Mungkin dia tak sengaja, dia tak tahu. Moga Allah ampunkan dia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah, Allahu Akbar. Kini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, barulah dia sedar kebaikan yang dulu dibuat puluhan tahun terakam dalam minda Harun al-Rashid. Maka nasihat saya kepada tuan-tuan, kita katalah yang baik-baik pada orang, raikan orang sebaik mungkin. Hari ini kita nampak dia rendah daripada kita, tak mustahil satu masa nanti dia akan jadi lebih tinggi daripada kita, dan kita memerlukan kepadanya lebih daripada dia memerlukan kita. Maka janganlah bakhil, janganlah kedekut untuk buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ni dengan sedikit peringatan bahawa pesan Allah SWT di sini bukan untuk dibacakan semata-mata, tapi hendaklah diamalkan. Marilah sama kita memahami dan mengamalkannya, dan memanjangkan video ni, share kepada seramai orang yang ada. Yang mudah-mudahan pada video ni ada kebaikan dan sebab untuk manusia yang dapat hidayah. Ya, tuan-tuan jangan lupa kami sedang buat kempen satu rumah satu tafsir sekarang. Tafsir yang kita promotkan adalah tafsir Ibn Kathir, dan setiap pembelian tuan-tuan akan dapat hadiah kitab Dan begitu juga bagi tuan-tuan yang yang minat untuk dapat tafsir Munir, kami akan hadiahkan, kalau tafsir Ibn Kathir tadi tuan-tuan, tafsir Ibn Kathir tuan-tuan miliki, tuan-tuan dapat hadiah ensiklopedia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni berharga RM75. Bagi tuan-tuan yang membeli tafsir Munir, buat pre-order tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat hadiah ensiklopedia nama-nama anak yang sangat hebat ini, tulisan pensyarah-pensyarah daripada UIA yang punya research. Saya tunjukkan sikit buku ni dalamnya ada cerita, ada
gambar-gambar. Kalau menyebut nama ulama itu ada gambar-gambarnya sekali. Sangat manfaat buku ni. Jadi bagi tuan-tuan yang buat pre-order Tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat hadiah ensiklopedia nama-nama anak. Kami akan postkan kitab ni lebih awal daripada Tafsir Munir insya-Allah, ya. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, kami buat kempen sempena dengan tahun hijrah ni. Yang memiliki tafsir Ibn Katsir, yang order tafsir Ibn Katsir, kami akan hadiahkan ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harap tuan-tuan dapat panjang-panjangkan kempen ini. Kita buat target satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu surau satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Boleh tuan-tuan? Terima kasih bagi tuan-tuan yang minat. Tuan-tuan boleh dapatkan dapat menghubungi Ustaz Wahid. Mana Ustaz Wahid datang ke tidak malam ni? Ya. Dan tuan-tuan boleh hubungi semua staf Telaga Biru yang ada di sini. Mudah-mudahan segala yang baik kepada Allah Taala. Segala kelemahan adalah milik manusia. Saya sebahagian mereka. Doakan saya supaya dapat terus melakukan kuliah ni, mengadakannya pada setiap malam sampai saya belajar dan dapat sampai kepada tuan-tuan apa yang terbaik. Wallahu alam. Terima kasih kepada Zazan Travel ke atas penajaan pada kuliah pada malam ni. Dan kita akhiri sama-sama dengan membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Kita dah baca tasbih kafarah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang baca tasbih kafarah di hujung majlis, kalau dimiliki dosa sebanyak buih lautan pun akan diampunkan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang hadir. Cikgu Ruhaya, terima kasih Cikgu Ruhaya, Radhia HSN, Kamisa HMS, Fiza Ismail, Kak Nur MJ, Cia Cija, Siti Ajar, Fiza Ismail, Akmal Ismail, Zamanul Yaakob, Jana Yusuf, Nurullah Ibrahim, Sauda, Iza Amani, Lina Arisha, Syahida Syahudin, Akil wa Aifa, Wan Salma, Muhammad Fuzi Saleh, Tok Fen, Aminadin, Razali Omar, Tajul Hasan, Nur Hamiza, Muhammad Nur. Berapa harganya Ustaz? Tafsir Munir harganya 1,100 dan tafsir Ibn Katsir harganya 850. Nanti boleh dapatkan daripada Ustaz Wahid, dan Ustaz Wahid ada selepas ni untuk menghubungi tuan-tuan. Nanti saya akan masukkan nombor telefon Ustaz Wahid, ya, bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan. Dan jangan lupa bagi mereka yang nak melakukan ibadah akikah untuk anak-anak ke, untuk cucu ke, kami Zazan Travel sedia untuk bekerjasama mengadakannya sama ada di Yaman, di Damsyik, di Mekah ataupun di Sudan. Nanti jangan lupa untuk menghubungi Zazan Travel. Sekian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Rizalmi, Nur Afzan, Masura Baby, Khairul Hezri, Rosiati, Jamaluddin Din, Muhammad Rizal Mansur, Salih Haji Nasir, Tofen, Muhammad Khairi Abu Hasan, Muhammad Azam, Salma Yaakob, dan semua yang hadir pada malam ni, Siti Azina. Terima kasih semua. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.